Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Sembang Santai Podcast episod 2. Okey, dengan tajuk yang orang kata menarik lah kali ini. Dengan tajuknya Let's Get Fit. Okey. Dengan saya tak kesorangan hari ni. Okey, saya Madam Yani tak kesorangan. Kita bersama dengan dua tetamu jemputan. Okey, yang pertama, memang orang kata memang wow lah sikit tetamu jemputan kita pada hari ini ni. Atlet wushu kita. Nanti kita berkenalan. Okey, kita ada dua tetamu. Jadi untuk membincangkan tajuk Let's Get Fit ni, jadi kita berkenalan dululah dengan tajuk Let's Get Fit ni dengan tetamu kita. Okay, yang di sebelah kiri saya. Okey, boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Asyami Syariman. Saya adalah pelajar Politeknik Hulu Terengganu. Okay. Saya Muhammad Adam Daniel bin Yusmadi. Orang kenal saya Adam Daniel. Dan macam semua tahu, saya atlet wushu yang main Sukma untuk 2024 di Sarawak. Okey, bukan kali-kaling lah tetamu kita pada kali ini atlet wushu. Ada seorang lagi ni, memang orang kata Cik Syami kita ni memang orang kata kalau saya tanya lah kan, saya tanya dia memang pakar pemakanan lah juga. So maksudnya dia menjaga makanan dia. So kalau nak fit tu, dia memang bukan kali-kaling orang lah. Jadi kita tengok lah kita tengok badan pun okay, fit nak jadi seorang pelajar Politeknik Hulu Terengganu. Okey, jadi berkenaan dengan kita punya topik pada hari ini, Let's Get Fit. Okey, kita akan bincangkan tentang kecergasan dan juga pemakanan sihat. Sebagai seorang pelajar, kita kena cergas tau. Dan juga kita kena orang kata sihat, dan juga kita kena jaga pemakanan kita. Sebab rutin harian kita sebagai seorang pelajar, kita nak menjalani inilah kehidupan seharian kita sebagai seorang pelajar lah. Nak pergi kelas, okey, nak buat assignment dan sebagainya. Jadi untuk tanpa melengahkan masa lagi, jadi kita tanyalah dulu dengan Cik Adam kita, atlet wushu ni. Okey, sebagai atlet wushu lah Adam, untuk pemain Sukma wushu Sukma tahun 2024, macam mana Adam sebenarnya nak bahagikan tugas sebagai seorang atlet, lepas tu sebagai seorang pelajar pula dekat kampus Politeknik Hulu Terengganu ni? Mungkin ada pengalaman sejarah sebelum nak jadi atlet ni, ataupun apalah, macam mana cara nak bahagikan masa lah sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang pelajar di PhD. Okay, mula macam ni. Masa saya first masuk dalam Sukma tu, saya bahagi masa saya macam, kalau kelas saya pagi tu saya akan buat exercise dulu. Contoh senam ringan macam jogging. Contoh kelas saya pukul 8, tapi saya punya jadual saya macam jogging lepas subuh, macam pukul 6 macam tu. Saya jogging dulu dalam 5 kilo lah. Lepas tu siap-siap pergi kelas. Okay, memang wow lah kan. Jogging dulu, pusing-pusing. Poli berapa, kira dah lebih 10,000 langkah ke apa? Lebih dah tu kot ke? Kalau 5 kilo tak lebih. 5 kilo tak lebih. Tapi memang fit lah. Sebelum pergi kelas, sebagai seorang atlet, dia berjogging dulu. Okey, betul. Jadi sebenarnya kalau menjadi seorang atlet ni, sebenarnya dia membantu tak macam kita dah sihat dalam pembelajaran kita? Macam mana pendapat Adam sendiri? Bagi saya dia membantu, sebab bila kita bersenam ni, otak kita akan makin cerdas. Badan kita dah fit dah. Lepas tu bila macam kita selalu fokus dalam kelas, macam tak ngantuk, sebab pagi tu memang masa yang paling sesuai untuk jogging. Macam badan kita baru lepas bangun tidur, lepas tu kita buat exercise macam badan kita ni lebih bertenaga. Sebab kita keluarkan peluh dah pagi tu. Jadi bila masuk kelas ni, saya macam lebih fokus, senang nak tumpukan perhatian dengan pelajaran. Tapi yang kalau macam ganggu sikit lah, sebab waktu jadual kelas, macam kelas contohnya 8 sampai 5. Jadi masa tu kalau nak training pun saya ada 2 jam petang tu. Jadi sebab kalau saya nak training dekat majlis sukan, jauh daripada sini kena ke sana, jadi saya kena self training. So self training tu kiranya macam pagi dah berjogging. Pagi dah jogging. Okay, lepas habis kelas? Habis kelas saya ikut jadual. Macam seminggu tu saya ada jadual saya. Macam hari ni kena buat cardio, esok buat endurance, lepas tu hari lain kena buat strength, macam tu. Jadi saya susun balik jadual elok-elok. Macam hari ni saya kena buat ni, esok saya kena buat ni. Tu pun atas macam
saya punya coach lah bagi tahu macam mana. Macam hari ni kena buat apa. Dia bagi menu latihan orang cakap. So boleh cerita sikit je lah. Orang dekat luar sana nak tahu juga, apa cardio tu, apa strength tu. Saya pun macam macam tak tahu je. Macam menarik ni. Kalau sikit untuk je. Kalau untuk strength ni dia fokus pada muscle kita. Contoh macam kalau umum kita main gym. Kita angkat weight tinggi, beban tinggi, tu untuk strength. Kalau cardio ni macam kita untuk stamina kita. Kita berlari, buat macam fitness sikit, macam sprint tu untuk cardio. Faham. Okey. So menarik. Penonton-penonton di luar sana pun dah tahu apa tu berkenaan dengan cardio, strength, apa tu cara atlet kita pelajar Politeknik Hulu Terengganu ini sendiri dia menjaga dia punya fitness. Okey, walaupun berjauhan daripada coach dia ada jadual dia sendiri. So macam mana pula dengan Cik Syami kita? Kalau orang katalah, saya dengar lah Cik Syami ni dia memang sangat-sangat menjagalah pemakanan dia. Okey, bila menjaga makanan mungkin ada jadual pemakanan yang tersendiri. Sebab nak fit ni sebagai seorang pelajar ni, mungkin Cik Syami boleh kongsikan. Kita sebagai setiap pelajar mestilah kelas tu ada yang habis cepat, ada yang betul-betul sharp 3 jam. So kita tak tahu kelas tu habis bila, jadi pemakanan kita tu terganggu. Jadi dengan adanya jadual ni dia bukan nak nak ikut sangat, sebab kadang ada kelas 8 sampai 1. So breakfast tu tergendala sedikit. Jadi saya syorkan kita ada macam roti ke sandwich ke bawa daripada Gamsis. Jadi kita makan breakfast kira quick breakfast yang sedia dimakan. Sebab sandwich seperti kita tahu dia banyak nutrisi yang baik untuk pagi. Fokus, membantu kita fokus and then membekalkan tenaga pada kita. Jadi kalau betul ke orang cakap kita ni memang kena minum air masak? Memang kita dah tahu kan, kena minum air masak secukupnya, kena kontrol lah makanan berlemak, makanan berminyak. Jadi apa pendapat Cik Syami sendiri kalau dekat makanan-makanan di kafe ke macam mana? Pada pendapat saya, tu semua adalah atas pilihan kita. Sebab kadang kita nak makan sedap, mesti tak semestinya semua makanan sedap tu sihat. Tak, kadang lebih berminyak, dia tak seimbang lah. Jadi saya tak syorkan benda tu. Jadi at least kalau setiap pinggan tu ada juga sayur-sayur yang sihat lah, yang tidak berlemak, yang tidak bergula yang tinggi. Jadi maksud Cik Syami sendiri sebenarnya kita dalam diri kita, betul? Dalam diri kita sendiri, kitalah yang perlu menjaga kita punya pola pemakanan kita. Nak elak makanan berlemak, makanan berminyak dan sebagainya. Jadi betul, itu saranan yang bagus lah. Jadi kita berbalik semula kepada Cik Adam kita. Adam kan sebagai seorang atlet dan sebagai seorang pelajar, mungkin kadang-kadang ada tak nak fit sangat ni, dia rasa macam tertekan. Hari ni jadual nak kena fokus yang ni, jadi macam rasa macam down sikit. Mungkin ada lah nak share sikit. Ada sebenarnya. Sebab contoh kalau macam dah last dah hujung-hujung sem kan banyak assignment kena buat. Jadi kalau nak fokus training, lepas tu nak buat assignment lagi, macam stres lah, tak cukup rehat, tak cukup tidur. Macam petang memang dah training, malam tu nak kena buat assignment lagi. Macam saya kadang-kadang pun tak cukup tidur cakap. Jadi macam mana Adam nak overcome that problem? Mungkin ada cara sendiri. Kalau yang mana stres, nak fit tapi nak kena jadi seorang pelajar juga, mungkin adalah saranan. Ni kalau jenis saya lah. Kalau jenis saya, macam kalau saya stres ke apa, saya buka Instagram. Sebab Instagram saya kalau explore tu akan banyak ada motivation talk macam kenapa kita start benda ni, kalau kita start kenapa berhenti, buat apa kita start benda ni. Nak menaikkan lagi semangat. Naikkan lagi semangat. Sebab kalau nak minta semangat orang lain, kadang-kadang kita tak dapat. Macam kita kena, saya biasa kalau malam ke apa, kalau kan saya duduk sendiri dalam bilik, saya tak pergi macam bilik orang ke apa, saya buka je IG, saya tengok. Okay, tu cara healing Adam lah. Cara healing macam Okay, kalau Syami pula, mungkin ada saranan lah dekat pelajar-pelajar yang menonton dekat sini ni. Apa saranan Syami sendirilah untuk menjaga pemakanan? Memang nak kena buat jadual pemakanan macam Syami buat tu ke, ataupun dia lah nak kena kawal diri susah juga tu? Mungkin ada macam mana tu? Sebab bagi saya jadual pemakanan ni kita tak boleh nak paksa sangat. Setiap orang tu ada limit, dia ada macam
batas yang tersendiri. Kadang-kadang craving. Ya, kadang craving. Cakap nak diet tapi esok aduh. Lepas tu kalau bab pemakanan ni, apa yang anda makan hari ni, masa depan tu lah penentu anda. Kita boleh tengok. Contohnya kalau hari ni makan berlemak, depan hari dah boleh nampak lah. Masa naik tangga pun letih. Dia macam tak secergas dahulu. Okey, so maksudnya macam Syami cakap, apa yang kita makan pada hari ini ni, kita boleh tengok outcome dia pada masa efek dia pada masa hadapan. Mungkin ada kata-kata motivasi daripada Adam sendiri untuk ajak orang dekat sana tu nak fit macam Adam sendiri. Sebagai seorang pelajar, mungkin ada kata-kata motivasi, kata-kata akhir lah. Macam mana nak ajak orang kat sana ni, kita kena kekal sihat. Nak jadi seorang pelajar pun kena sihat. Okey, macam mana? Kalau kata-kata motivasi tu macam kita kena start dulu. Sebab kalau kita tak start hari ni, bila kita nak start? Walaupun rasa macam malas habis kelas ke apa, kalau kita tangguh tak jadi. Kita tak study sampailah last sem. Tentu ramai macam orang cakap sekarang kan, sem depan nak start bersukan. Tengok masuk sem depan sama dalam bilik, kadang-kadang tidur, tak buat apa. Jadi sampai tak tahu dah hujung sem dah final sem, tak buat apa. Jadi macam kita kena lawan diri kita lah. Kita kena macam kalau rasa malas kena paksa juga. Kena paksa. Sebab mula-mula memang susah. Macam saya mula-mula dulu saya main susah. First training tu saya training kalau seminggu tu dalam 3 ke 4 hari akan ada 3 sesi, pagi, petang, malam. Untuk week pertama tu memang rasa macam berat lah. Badan sakit semua kan. Tapi bila dah lama-lama kita konsisten buat, jadi ringan semua tu. Alhamdulillah. Jadi macam body kita dah terbiasa lah dengan kena pressure training apa semua kan. Jadi macam go through je. So maksudnya dekat sini Adam kata kita kena paksa diri. Nak ke tak nak, sebenarnya memang kita perlu. Jangan bertangguh lah kan kiranya kan. Jangan buat kupu-kupu ke atas katil. Jangan hangat-hangat teh ayam. Jangan hangat-hangat teh ayam. Okay. Ini baik untuk kita juga. Betul-betul. Macam Syami cakap tadi lah, outcome pada masa hadapan. Okey, mungkin Syami sendiri ada kata-kata motivasi lah untuk pelajar-pelajar di luar sana untuk jaga pemakanan. Mungkin adalah kata-kata akhir. Okey, untuk bab pemakanan saya tekankan keseimbangan adalah kunci untuk sihat. So makanlah makanan yang seimbang, yang sihat. Sebabnya apabila di depan hari menentu, sebab macam saya cakap tadi, di atas kita, atas ketentuan kita apa yang kita pilih. And then kalau kita terpilih tak sihat, depan hari pun kita susah. Kita yang susah. Kita yang susah tak pun orang yang kita susahkan. Jadi kalau kita pilih yang sihat, yang baik-baik semua, kitalah yang apa tu cakap, kita yang akan dapat benefit kita akan tu. dapat. Memang tak akan rugi punya. Menarik. Saya tertarik dengan kata kita tak susah, orang lain pun tak susah. Tu yang menariknya. Jadi kalau kita tak nak menyusahkan orang, let's get fit lah daripada sekarang. Okey, sebagai seorang pelajar, macam kawan-kawan awak cakap tadi, Adam cakap tadi, Syami cakap tadi, so maksudnya bukannya tak boleh sebenarnya. Boleh. Sangat boleh. Jadi rasanya memang masa macam mencuburi kita lah. Okey, banyak dah tips yang Syed Adam dan juga Syami kongsikan kepada kita, macam mana nak fit, macam mana jaga makanan. Jadi mungkin tips-tips tu memang bergunalah untuk kita sebagai seorang pelajar ataupun anda dekat sana sebagai panduan untuk anda pada masa hadapan. Jadi sampai di sini sajalah episod 2 kali ini dengan tajuk Let's Get Fit. Mungkin dengan tajuk episod ketiga ni mungkin lagi wow. Okey, itu saja. Terima kasih kepada kita punya tetamu. Okey, bye-bye. Bye.